You are now listening to the #1 podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan murah-murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Yup. Dari kereta sewa, pemandu pelancong hinggalah paket pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, jadi ikuti mereka di IG, Facebook ataupun di seluruh media sosial mereka, iaitu NH Travel Sabah, ataupun kontak mereka di nombor ni 0111 644 8484 sekarang juga. Ya. Jadi kita apa tu? Pakis kita kan? Pakis kita. Hoi hoi hoi. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shy. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kita masih lagi bersama dengan Naim Syauqi dan juga Adli Zaharuddin. Yes, correct. Betul. You got it right. Mereka ini adalah spesialis dalam bidang-bidang body adjustment, dalam physiotherapist, dan juga dalam exercise therapy. Yeah. Yes. So kalau kamu ada soalan, kita mau cuba tanya soalan yang berada di Naim Syauqi punya live. Why not? Boleh bertanya. Kita cuba tanya. Ada soalan yang letak atau macam mana? Mari tengok. Tapi ni bukan soalan untuk Naim ni. Yang mana satu bos NHLZ? Oh, NHLZ. Oh. Yang ni dah. Haji Ihsan. Haji Ihsan dia ada di sini. Dia ada di sini, tapi dia akan dia sudah berjumpa dengan mereka tadi dan sudah membawa mereka sekitar Kota Kinabalu juga tadilah. Yes, sir. So ada soalan lagi pasal the things that they're doing in Sabah ataupun apa dia punya tugas-tugasan atau yang ingin mereka lakukan di Sabah, boleh tanya. Tapi kalau kamu belum mau tanya, kita mau tanya mereka soalan-soalan yang padu. Kita nampak ada testimoni di sini lah. Okey. Ada mana? Ya, AFS berkata saya sudah sebentar tadi. Ya, yang tadi. Mantap sekali. Here we go. Okay. Itu je soalan dia. Ya. Dia Testimoni. Ya, tadi kan dia sudah buat tadi kan. Oh, First klien daripada Sabah. Yeah. Okay. Lucky you. Okay. Alright. Okay. Let's do. Kita main bahasa Sabah buat Naim dan Adli. Oh, okay. Baik. Kamu teka. Nanti kamu standby apa words lah. Bajaga. Naim Syauqi dan juga Adli Zaharuddin. Apa itu buyuk? Macam buruk. Apa maksud dia? buyuk? Macam buyuk. BUYUK. Bukan buruk Bukan. Buyuk bukan. Apa itu buyuk? Buyuk. Tempoyak. Macam bunyi kan? Macam kan? Salah. Kurang tepat. Ya. 3 percubaan. Tinggal 2. Dia benda yang buruk ke benda yang elok? Kurang elok lah. Boleh tekan? Anda 3 try. Let's go. Hitam. Salah. Anda ingin menggunakan talian hayat? Okey. Kita bagi satu contoh. Apa nama referee ni main buyuk? Oh, berat sebelah. Main tipu. Okay. Lagi satu sebelum kamu bagi. Okay. Ready? Right. Adli and Naim. Apa itu tapuk? Bertapuk menyorok. Betul. Kejap. Kau ada semua nak sabar. Halo. Dulu mengajar. Oh, mengajar. Sebab kita ada student dari Sabah kan. Kita mengajar, jadi kita pelan-pelan kita belajar cakap Sabah.
Ini nak boleh ni. Ini buyuk. Okey, Ken, bagi dulu Ken. Aduh. Okey, apa maksud limpas? Lalu. Well done. Okey, salah. Ada soalan tak? Tanya. Ada. Okey. Apa maksud bubut? B-U-B-U-T. Bubut. Dia bukan yang tangkap ikan tu kan? Itu bubuk. Itu bubuk. Ini bubut. Bubut. Contoh ayat. Contoh dia. Bubut. Pukul. Jauh bro. Itu lepas bubut. Okey, gini kenapa? Darren Lock, Bubut Bergson. Tackle. Kurang tepat. Hampir. Lagi satu. Adi. Dia tendang. Bukan. Dia lagi simple dari itu. Kejar. Jawapannya kejar. Bubut itu kejar. Okey, saya soal. Bubut. Kejar bubut. Lagi soal. Okey. Apa itu larut? Larut. Contoh ayat dia, larut kau ni aku ampai je Ada dua sudah berkaitan sama. Saya ada satu contoh untuk larut. Okey. Berlubang larut kau. Ya. Sudah ada macam connection. Berlubang larut kau. Seluar. Hampir. Seluar dalam. Yes, betul. Saya pikir dari dulu ini pilih larut. Berlubang 4 larut saya. Tadi dia berlubang 4. Okey, tadi ada dia cakap Ampai. Ampai. Apa maksud ampai? Ampai kain. Salah. Kurang. Mentang-mentang ampai tu. Ampayan Salah. Berlubang. Bukan. Larut ampai. Mentang berlubang Kau larut kau ampai je. Ya. Buang-buang. Kurang tepat. Hampir. Dia campak-campak. Betul. Ampai ini dia macam letak. Dia letak. Letak macam tu ya. Betul. Okey, bagi. Okey, saya ada satu. Apa maksud limpang? Limpang. Bukan salah. Limpang. Salah. Contoh ayat. Coba kau limpang terus sini. Kau limpang dulu di sini ya. Dia bukan ini dulu. Lepak dulu. Salah. Kurang tepat. Sikit hampir. Kamu kalau korang nak buat sisi korang kena limpang. Baring. Senang betul. Mantap. Ada lagi Ken? Ada. Okey. Santut. Satu dah tadi kan. Tamaha. Okeylah inilah. Apa maksud sigup? Okey. Boleh. Contohnya, jom kita bersigup kejap. Pisang rokok. Dia dah sabar ni. Betul. Apa maksud sumandak? Itu semua maksud balabak. No, Balabak. Contohnya, balabak always glowing. Contoh ayatnya. Contoh. Ini salah ni. Okey, jangan. Aku bagi yang lebih bagus. Wih, besar balabak dia. Lagi satu contoh. Guys, Balabak sebelah besar sebelah kecil. membuli sudah kamu nih. Korang dah dapat kan? Dapat kan? Habis si kontol. Tidak kena ban dengan masalah ini. Tidak. Okey. Soalan, apa itu bidak juga balabak kau ni? Apa itu bidak? Beza. Salah. Bukan. Bidak. Kau ni bidau. Ya. Bidau je semanda kau. Macam tu lah. Podoh. Betul. Tapi yang tadi yang ayat tadi bidak juga balabak kau. Macam mana boleh tahu? Saya ada satu. Apa maksud miring? Sengit. Betul. Miring. Sama juga. Cuma kita miring kita panggil. Betul. Okey, apa maksud karan? Karan. K-A-R-A-N. Cool. Jauh. Elektrik. Betul. Sama juga. Sebenarnya dari karan. Karan. Tiada karan no. Gitulah.
Oh, tu ada menjawab ampai letak Isteri saya tu. limpang baring. Ui, tahu semua. Semua sudah tolong sana. Ada satu. Ada satu. Okey. Oh, Isteri dia. Isteri, adik ada dia beristeri. Sudah. Oh, itu mau tanya tadi. Jangan cerita isteri orang Sabah bukan? Bukan. Bukan. Oh, Wah, okey, dia tolong okey. googlekan Ex-boyfriend orang Sabah. Tutup. Okey, kita tukar tajuk. Okey, last. Saya ada. Okey, kau dulu baru saya Saya last. second last. Okey. Apa itu kompe? Ex-boyfriend. Bukan. Itu bukan bahasa Sabah ke, itu bahasa Tawau. itu tahu. Sama juga itu. Bahaya lah, boleh lah. Dah lah. Okey. Compact. Compact. Apa itu compact ini? Otak ni bodoh lah. Aduh. The more you know. Okey. Kompe. Kena bagi contoh ayat juga ni. Okey, boleh. Apa? Kasih simpan dulu tuh barang-barang di kompe. Bag. Hampir. Kau simpan dulu barang dalam compact. Begitu slangnya. Lebih kurang. Compact. Compact. Sini orang dulu tu. Kocek. Ni lu ambil duit. Marah. Itu selalu saja di. Jom. Compact tu bag plastik. Ya. Bahasa Okey. tahu. Okey, last. Aku kan last tadi. Okey, last. Sudah apa? Aku lagi. Banyak lagi nih nama terus. Jangan yang sangat. Go ahead. Apa itu kutang? Kutang. Utang. Ni Bahasa Sabah ni bunyi dia macam macam Filipin pun ada kutang juga. Bukan. Putang. Bukan tangi nama. Bahasa dia macam Contoh ayat dia, Kenny tidak pakai kutang. Bukan Zal. Ayat dia begini. Salah. Yang betul. Kedi tidak memerlukan pakaian kutang. Betul. Laju dia. saya sudah gemuk, saya perlukan kutang. Okay, joke aside guys, untuk kamu yang berada di Kota Kinabalu Sabah, di sekitar Kota Kinabalu Sabah, di Inanam, Putatan, Menggatal, Tabobon, Papar, Kinarut, Penampang, mana-mana yang berdekatan lah, dan juga di Kota Kinabalu ini sendiri, bolehlah datang pergi NH Travel Sabah untuk 2 hari ini. Diorang tour ni, Naim Syauqi dan juga Adli Zaman Huri ni, Zaharuddin Adli Zaharuddin ni, bolehlah datang pergi NH Travel Sabah. Betul. Untuk buat terapi kamu, sesi kamu bersama diorang. Dan bukan itu saja, diorang tidak buat kosong-kosong, diorang bagi kamu consultation secara percuma. Betul. Kita ada soalan. Apa soalannya? Soalan daripada ETC, MISC, Okay. etc. miscellaneous. Okey. Hai, saya ada lower back pain lepas buat kerja berat. Dah seminggu belum elok. Any suggestion? Lower back pain. Okay, lower back pain Pertama kali saya berpegang mohon. Hari raya jantung. Okay, kalau injury tu baru lagi lah, kita prefer letak ais dulu lah. Tom ais, jangan urut pun boleh, tapi tak ya kuat sangat lah. Lepas tu bila kita dah sakit tu, selalu kita akan tidur, bangun terus tegak. Kita nak macam tu lah, kita kena miring dulu, mengiring. Lulus. Jangan bangun terus straight, pergi tepi dulu. Jangan ada Bangun tangga. cara mengiring dulu lah. Mengiring dulu, baru bangun lah. Lepas tu bila kita nak ambil barang tu kan, kita tak boleh daripada straight tu terus turun. Kena bengkok dulu lutut. Lutut dulu. Lepas tu weight tu kena letak ke dada. Baik. Kau dah boleh beginilah. Betul, kena bengkok dulu. Yang penting buat rawatan dulu. Datanglah sini kalau orang Sabah tu. Okey. Lower back pain itu lah. Try dulu letak ais. Letak ais dulu. Kalau tiada yang membantu letak ais, kamu boleh bantu letak ais? Boleh. Okey. Carilah. Ini soal dari sendirilah. Contohnya dia tidak sakit apa-apa, tapi dia mau rasa urutan ni kan, boleh datang je. Boleh. Contoh dia bila kamu datang, saya tidak sakit apa, tapi saya mau segarkan badan macam tu, boleh. Banyak juga orang macam tu, boleh je. Tak ada masalah. Tapi saya percaya bila diorang pergi ada tu masalahnya. Masalahnya ada. Tapi kadang-kadang mungkin malu bagi tahu kan. Ya. Siapnya lalu sakit banget. Contoh. Ada juga tu. Ada. Sekejap. Kau tahu apa lolo? Kaki. Kita punya kaki 3 kan.
Bagus Adli ya. Bagus. Settle. Ex-boyfriend dia punya. Okay. Alright. So Kira boleh buat body maintenance lah. Boleh. Baik. Paling kurang pun setahun 2 kali lah. Paling lewat lah macam tu. 6 bulan sekali. Okay, ni common injury di sports injury lah. Yang common selalunya ankle sprain. Betul. Ankle sprain ataupun groin ataupun hamstring. These three yang selalu biasa lah. G-string tiada lah. Let's talk about sprain, ankle sprain. What we should do kalau kita yang tiada terapi sendiri main sendiri bengkak kaki, apa kita perlu buat? Rise. Ini bagi apa ni sports. Okay, sports. Okay. Kita kena buat rest. Okay. Lepas tu ice. Okay. Compression. Okay. Evolution. Tinggikan kaki kita. Tinggi kaki. Nice. I see. Oh, saya ingat rice tadi nasi, beras. Singkatan juga tu. Itu kalau kita punya kata first response kita first lah. response. Kita Okay. buat rise terus. Sebelum kita pergi hospital ke klinik ke, rise dulu. Okay, hold on. Repeat again. R is for what? R is for rest. Okay, rehat. I is for ice. Okay. Ice C batu. is compression. Compression. E is elevation. Elevation. So kalau katakan ankle, naikkan ankle tu tinggi sikit daripada lutut. Okay. I see. Sebab kita nak kurangkan inflammation tu, so dia akan turun ke bawah. Dia tidak berat di bawah Kalau saja. tak nanti dia bengkak. Bila kita I tekan see. tu dia macam tenggelam Ada kan. air. Edema kita panggil. Okay. I see. Wow. Okay. How about live tadi tidak kasih tekan kan? Tidak tekan kan? Never mind. Kita hampir habis sudah juga. Never mind. Nanti kita live di Kinabalu Podcast pada masa kita buat body adjustment. Alright guys. Aku mau tanya dari segi Adli punya part. Sebab banyak orang lupa ni part. Selalu orang lupa buat begini tapi dia orang lupa ni part yang sebenarnya there's an exercise for simptom-simptom ataupun sakit-sakit yang tertentu ini. Yeah, I just got to know today. Yeah, me too. Betul. Sama lah. Sebab biarlah orang bilang exercise tapi what kind of exercise kan? So what is the common exercise for everything? For example, diabetic tapi still can walk or something yang tidak major lah, tapi diabetic, yang high blood pressure, probably All in one lah. What is yang common exercise would you advise? The most common and the most like easiest lah. The easiest is walking. That's it. Brisk walking. Okay. For 30 minutes every day. 30 minutes. 30 minutes every day. Brisk walking. Okay. Jalan santai kan every day. That one can reduce back pain for 40%. Can reduce your high blood pressure. I see. Reduce your blood sugar levels. Wow. Just walking for 30 minutes? Walking for 30 minutes every day. Regardless if you're walking in a park somewhere or Regardless. treadmill? Regardless. Unless if you have like, injury or if you're obese, then you better walk in a pool. Masuk dalam air, kurang gravity. So you're not putting your body weight too much on your knees or on your ankle. So biasanya orang yang obese ni ankle dia selalu bengkak. So on walk pad ataupun daripada treadmill also boleh. Boleh. Okay. Tahan ketawa. So I think walking lah is the best. Okay. I see. So do you come? I know you're not a dietitian, right? No. So but you can advise what is the proper yang meal yang sesuai lah untuk dia orang sakit-sakit tertentu ini kan. Wow. Now I know. 30 minutes saja. Tapi kalau how about yang overwalking? Okay. So terlalu berjalan. Dia sebenarnya di mall. Itu bini aku tu. Dia penat, dia sakit sudah. Penat dia apa semua dah boleh. Producer. Kenapa? Kenapa producer? Tapi kalau ibu aku okey laju. Ibu aku laju. Lama pula tu. Kan, tapi itulah sifat wanita lah. So kalau overwalking macam mana? So actually dia over ni sebab kita tak rest. We don't have enough rest and our body doesn't have enough time to recover. Itu penting sebab kalau if we give a pyramid, bawah sekali is nutrition, number 2 is recovery, last baru exercise. I see. Exercise paling kecil sekali. Recovery tu yang penting. So recovery penting. Ini recovery meaning to say including your sleeps, right? Yes. Your sleep is the best recovery. Aku tidur 2 jam, sorry bro. Sebab tu
Macam kita exercise kan. Saya pun 2 like jam. we're digging 4 jam lah max. We're digging holes in your body. Lepas tu recovery is like kambus balik. Kalau kita tak ada recovery, kau korek kubur dia ni. Kita korek tak kambus balik. So we put holes in our body, so dia jadi like brittle, senang. So nak timbus balik KFC, Timbus balik. McDonald. Jangan. Dia mudah je. Kalau my diet advice is eat whole food and just try your best to avoid processed food. Dalam tin ke, dalam packet ke, avoid. Apa-apa yang bagus is what we cook ourselves organically, or doesn't matter organic ke tak, sebab sekarang susah nak cari organic. So what we can see, like kalau kata ayam, bentuk dia mesti ayam. Jangan tiba bentuk petak lah, 3 segi dah. That's not itu chicken dah proses lah kira. Kira burger tu proses lah kan. Burger proses. So cari ayam tu sedap lah. Dia sebenarnya advice is simple but boring lah. Betul. Dia boring. So people doesn't like to do like boring stuff. Betul. But this boring stuff is what helps them. Tapi how to cook them, how to prepare them. Cari Khairul Amin. How to Orang di New Zealand sekarang. Kita jangan, we don't complicate how to cook apa semua. Actually what we cook at home is all good. Cuma we need to increase the protein, kurangkan carbs. That's all. And kurangkan fat, not carbs. Sebab yang paling penting we need fats, we need carbs for our energy. Protein tu yang penting, sebab kebanyakan manusia ni tak dapat nak recover balik dengan aktiviti diorang. Last but not least for you, what is your take about intermittent fasting? Any diet, include syncing to your practice lah, to exercise therapy. Intermittent fasting, kalau kita masukkan dalam exercise therapy, if it helps to, kalau kita ambil diabetic, if it helps to regulate your blood sugar, then go on. Tapi bila orang dah ambil insulin, don't do intermittent fasting. I see. It will F your body up. Nanti sebab kita punya gula rendah sangat. Fuck your body up lah. Fuck your body up. Alright. Yes. So when it comes to sleeping for working adults macam kita semua lah, so what would be like the most ideal time? So 8 lah. What I've read before, dia punya ideal time is 11 PM to 4 AM. I see. Kenapa? Sebab that is when your body is doing, kita panggil cell turnover. I see. So bila cell turnover, kita kacau. Contoh kita berjaga pukul 12, pukul 1. So you're disrupting your cell turnover. So dia kacau lah. So kalau daripada cell pun dah kacau, macam mana kita nak recover benda-benda lain? Kejap lagi kita tidur lah. Kejap lagi jam 9:09. Aku sudah lah ada kerja lagi, pukul 4 tidur ni. Wow, amazing orang bilang experience we have today. So betul. For Naim aku nak tanya kau, among all of your patients yang pernah kau treat, apa yang paling besar yang bukan totolo recovery yang paling besar yang paling pernah kau treat orang? Contohlah sakit yang paling teruk yang kau dapat sembuhkan dengan izin Allah lah, for sure. Untuk makluman, tadi patient aku baru meninggal. Dia keluar kat TikTok kau. Chef apa tu lah, dia baru meninggal, tapi dia sakit daripada COVID tau. Lepas tu lepas dia kena dia chef celebrity ke bukan? Dia bukan chef celebrity, tapi dia lepas dengan COVID, dia punya perangai tu jadi macam budak-budak. Why? Dia lepas kena COVID tu dia koma kan, dia ditidurkan kan. Dia bangun tu dalam keadaan dia kesan vaksin. Macam tu kan. Lepas tu dia meninggal. So masa aku buat tu, dia frozen shoulder. So dia akan datang dengan anak patung dia. Husband dia datang tau. Husband dia yang ni perempuan. Umur dalam 40 something lah. Lepas tu frozen shoulder tu dia tak nak orang lain buat selain aku buat. So bila dia datang tu, bila aku pegang dia macam budak-budak kan. So itu yang bila tanya tu aku rasa terkesan lah. Tadi baru dapat tahu keluar dekat metro, rasa meninggal. Alhamdulillah lah. Dia akan datang. Kalau Naim ada tadi, Naim dia cari kau Allah. Salam takziah. Dan engkau juga. Wow. Itulah tadi tengah hari kot baru dapat tahu benda tu.
Aku doakan semua kita di sini ni, di NH, di semua yang ada di live, di mana-mana, keluarga kita semua panjang umur dan amin. Baik-baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Semoga roh ditempatkan di kalangan orang beriman, insyaallah. Amin. Alright. Kita sudah sampai di penghujungnya. Aku ingin sekali lagi mempromosikan Naim Syauqi punya road tour ni. Bukan saja untuk ini sebenarnya, tapi bila-bila masa juga jika kamu perlukan sekali terbang dorang di sini, if you guys need them, why not? Alang-alang bawa satu keluarga, bawa pergi kampung kamu ke apa, kalau sudah standby, kamu boleh reach out dorang di mana? Di TikTok saya Naim Syauqi, Instagram kita Naim Syauqi, Facebook pun Naim Syauqi. Boleh cari Adli juga di Adli Zaharuddin, TikTok dan Instagram. Baik. Sama juga. Alright. Check it out guys. Check it out guys. So kita akan terus berehat kerana kita ada episod-episod yang lebih menarik yang akan datang ini nanti. Dan of course kita juga ingin promosikan anda yang di mana kita akan buat live besok di Stadium Likas Sabah versus JDT. Tapi itu di podcast yang besok lah kan. Yeah man. So kami akan buat body adjustment sebentar saja lagi. So I am so excited by the way. Me too. Yeah, so hopefully my Faizal takut. Hopefully my bones as well are excited as the same as I am. Yes. Dan which bone? Sorry. Satu soalan ni wife producer selalu tanya. Okay. Pernahkah yang bagus-bagus baik sekali kamu buat jadi tak baik? Tak ada. Pernah tak mati? Tak ada kan? Inilah orang takut ni. Sekali setelah tercabut mati. Dia nervous. Enggak ada guys, enggak ada. Tidak pernah lagi lah. Come on lah. InsyaAllah tidak apa-apa. Okay, so sampai di sini saja guys. Saya bagi ruang Naim dan Adli untuk to say anything in our podcast. Okay, pertama kali lagi aku ni. Kau memang biasa pakai pertama kali ya? Tak lah, semua nak cakap terima kasih. Kedua kalinya nak cakap terima kasih kepada Kinabalu Podcast. Sama-sama merealisasikan kita punya teamwork ni kan dengan NH Travel. So orang Sabah kalau ada sakit jangan lupa datang. Jangan lupa dengar Kinabalu Podcast. Betul. Jangan lupa gunakan servis NH Travel. Okay. Adli ada Adli sila. Thank you NH Travels, thank you Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Betul. Yes. Okay. Dan saya punya kata-kata untuk podcast ni adalah be active and keep yourself healthy. That's all. InsyaAllah. How? Kamu boleh follow dorang, okay? So sampai di sini saya guys. Podcast ini dibawakan khas pada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah, dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan jadual perjalanan ke negeri di bawah bayang ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Dari kereta sewa, pemandu pelancong hinggalah pakej pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Betul. Jadi jangan lupa ikuti mereka di IG, Facebook dan juga seluruh media sosial mereka, iaitu NH Travel Sabah. Atau boleh kontak mereka di 0111644844. Sampai di rezeki dan kesempatan yang berbeza, kita bertemu lagi nanti. Saya Ricardo, saya Kenny, dan saya Faizal. Saya Naim, dan saya Adli. Kami dari Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Ciao, ciao. Ciao, bella, ciao. Hai, saya Felix Agus, penyampai radio Kumtu FM. Jangan lupa dengarkan terus Kinabalu Podcast, dan nombor 1 podcast di Sabah.